Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak mengambil beberapa minit untuk explain uh, beberapa step yang saya panggil sebagai analysis workflow. Analisis workflow saya rasa sangat penting untuk sesiapa yang menganalisa data supaya um, analisa yang dia buat itu tersusun dan mengurangkan kesilapan semasa proses menganalisa data tersebut. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya telah letakkan um, satu workflow um, berdasarkan pengalaman saya lah selama beberapa belas tahun lah kot mengajar epidemiologi dan data analisa data untuk pelajar-pelajar undergrad dan juga pelajar-pelajar postgrad. Jadi saya rasa yang penting untuk seorang yang menganalisa data adalah memastikan workflow ataupun aliran kerja analisa itu tersusun. Jadi bila aliran kerja ini tersusun, maka penganalisa data akan menjadi lebih efisien dan lebih cekap. Pertama, analisa kerja ataupun aliran kerja analisa data pertama adalah membaca ataupun mengimport data tersebut. Okey. Membaca ataupun mengimport data tersebut. Data sekarang ini mungkin ada dalam bentuk data statistical software. Contohnya dalam bentuk data SPSS.SEV ataupun dalam bentuk SAS ataupun dalam bentuk Excel.XLSX ataupun dalam bentuk comma separated value ataupun dalam bentuk teks. Pada masa yang sama, sekarang data juga berada di dalam database. Okey, dalam database. Jadi seorang yang mahu mahir menganalisa data harus juga mahir membaca ataupun mengimport data daripada sumber-sumber ini. Daripada SPSS contohnya, daripada SAS, daripada stata.dta, daripada excel.xlsx, daripada comma separated value.csv, daripada text contohnya .dat ataupun .txt. Yang kedua, selepas membaca ataupun mengimport data, termasuk juga data daripada database. Contohnya daripada database MySQL ataupun Maria database dan sebagainya. Selepas itu, analisa ataupun aliran kerja kedua adalah explore meninjau data tersebut. Meninjau data tersebut. Ada dua cara, iaitu dalam bentuk table dan dua dalam bentuk graf. Dalam bentuk table adalah merumuskan data tersebut dalam bentuk mean ataupun standard deviation ataupun median ataupun interquartile range. Juga lihat kepada minimum dan maksimum value untuk data tersebut. Manakala untuk graf, tengok kepada jenis data tersebut sama ada data numerical ataupun data categorical. Jadi pada data numerical kita boleh plotkan histogram ataupun box plot ataupun violin plot. Manakala untuk data-data categorical, kita boleh plotkan bar chart
ataupun column chart ataupun pie chart. Okey. Selepas itu kenapa kita mahu meninjau data? Kerana kita mahu melihat jika data kita itu lengkap ataupun mungkin ada data-data yang missing, yang hilang ataupun yang tidak diisi, ataupun mungkin ada coding-coding yang lari, ya. Ataupun contoh kalau kita buat coding untuk lelaki dan perempuan, tiba-tiba ada satu lagi value yang kita tak tahu sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya kalau kita letak 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan, tiba-tiba ada value 3. Okay? Jadi itu pentingnya kita explore ataupun tinjau data. Kedua adalah untuk melihat bagaimana distribution data tersebut. Okay? Sama ada dia mungkin mengikut normal distribution ataupun Poisson distribution ataupun distribution yang lain. Yang ketiga, flow yang ketiga adalah kita masuk kepada analisa data. Okey, analisa data yang ni bergantung kepada objektif data analisis tersebut. Sama ada kita nak identify pattern ke ataupun kita nak membandingkan data antara dua ataupun lebih kumpulan, ataupun kita ingin membuat analisa perkaitan relationship antara predictors dengan outcome sebagai contoh, ya. Selepas itu aliran kerja seterusnya adalah untuk memeriksa sama ada assumptions ataupun jangkaan ataupun tekaan kita bila menggunakan analisa data di A tersebut adalah tepat. Okey, kita tidak boleh sembarangan memilih data analisa statistik, kerana setiap analisa statistik itu ada assumptionnya ataupun ada tekaan-tekaannya. Okey, kenapa perlu ada assumptions ataupun tekan ini? Kerana kita tidak ada data yang sempurna. Oleh itu kita meminjam ataupun memberi kekuatan kepada analisa data kita melalui tekaan-tekaan ataupun assumptions ini. Selepas kita puas hati dengan assumptions kita, maksudnya contohnya kalau kita buat analisa t-test dan kita memeriksa dari segi kesamaan variance-nya, dari segi distribution data kita yang normal, dan kalau contohnya kalau kita buat linear regression, kita tengok kepada perkaitan yang linear antara covariate dengan outcome, kita melihat kepada residual yang normally distributed. Jadi bila mana assumptions itu sempurna ataupun boleh diterima ataupun sesuai dengan analisa test statistik kita, maka kita boleh merumuskan keputusan tersebut dan meletakkannya dalam bentuk table, contohnya dalam bentuk jadual, untuk kita persembahkan ataupun present result tersebut kepada orang lain. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ini adalah aliran kerja analisa data bermula dengan R, read ataupun import data tersebut. Yang kedua, explore, tinjau data. Yang ketiga, analyze data, menganalisa data tersebut. Yang keempat, memeriksa tekaan-tekaan ataupun assumption untuk data statistika analisis yang kita pakai, dan seterusnya mempersembahkan data hasil analisa tersebut kepada orang lain. Aliran kerja ini biasanya beginilah dia punya stepsnya, okay, langkahnya. Jadi jangan kita read data terus kita analyze. Kita dah bypass explore data. Itu banyak juga dilakukan oleh penganalisa data yang agak baru, kerana mereka excited kan, dapat data terus nak analyze tanpa memeriksa, meninjau data tersebut.
Ada yang selepas membuat analisa data terus mempersembahkan data tersebut ataupun keputusan, sedangkan mereka tidak memeriksa assumption ataupun jangkaan untuk setiap analisa statistik yang telah mereka pilih tadi. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.